Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersambung lagi dalam sesi yang seterusnya. Jadi pada petang ini kita bersama dengan presenter kita Puan Ayu. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah, dan bersama kita adalah examiner iaitu Puan Mazila dan juga Puan Azlina yang akan join kita sebentar lagi. So without further ado, let us welcome our presenter Puan Asiyah Dayu for presenting her findings with regard to the environmental health PFCD occupational safety and health topic. So silakan Puan Ayu, the floor is yours. Okay, Assalamualaikum. Tajuk saya untuk topik yang pertama, handling of hazardous agent. Saya dapat topik hazardous drug. Okay, saya pilih hazardous drug saya doxorubicin. Classification dia untuk acute toxicity dia kategori 4. Carcinogenicity dia kategori 1B. Okay. Effect and symptom doxorubicin ni dia boleh menyebabkan kanser, menyebabkan eye, skin or respiratory system irritation. Okay, lepas tu PPE semasa mengendalikan doxorubicin perlu memakai sterile gown, tie bag lah, glove, face mask, mask N95, goggle, hair cover, shoe cover dan booties. Okay, operation untuk pengendalian doxorubicin perlu dilakukan di dalam BSC in clean room class 2 type A2. Okay. BSC class 2 type A2 ni dia melindungi personal, produk dan environmental protection lah. Okay. Yang ni adalah aktiviti yang kita lakukan dalam CDR lah biasanya untuk recon doxorubicin. Okay, lepas tu yang ni okay, yang ni adalah cleaning. Hello? 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 Tak dengar. Ini adalah proses cleaning selepas pengendalian, selepas kita recon ubat doxo. Okay, biasanya kalau dalam unit CDR yang ditekankan biasanya adalah spill management lah. Okay. Jika berlaku spillage, a trained personnel yang perlu mengendalikan lah. Apa lagi ni? Itu sahaja. Itu sahaja. Kenapa tak? Okay, lepas tu untuk topik 2, poster. Poster yang saya dapat tajuk poster ergonomik. Saya bercerita tentang poster kedudukan. Maksudnya kedudukan poster, kedudukan semasa di tempat kerja lah. Biasanya ergonomik ni kalau dalam unit CDR, kalau kita poster kedudukan kita, biasanya masalah pada kerusi ataupun kabinet ataupun meja tu lah. Pentingnya good posture ni, dia boleh sebab kalau kita tak ada good posture, dia boleh menyebabkan work related musculoskeletal disorder. Okay, itu sahaja. Lepas tu untuk aktiviti ketiga, STS chemical. Saya dapat tajuk chemical drug. Saya pilih isopropyl alcohol ataupun nama lain dia 2-propanol. Okay, chemical ni dia sangat highly flammable lah. Okay. Apa lagi? Hazard identification dia flammable lah. Dia dalam bentuk liquid. Apa lagi nak cerita? Okay, first aid.
Jika terdedah lah, kalau inhalation, kalau terhidu, perlu bawa yang victim tu kepada tempat yang ada udara yang bersih lah, maknanya tidak pada tempat tu. Lepas tu kalau berlaku skin contact, kena basuh dengan air. Kalau eye contact pun kena basuh dengan air yang banyak. Lepas tu kalau terminum, perlu minum air dengan banyak ataupun perlu berkumur lah. Apa lagi? Macam tak tahu nak explain apa. Okay. PPE untuk handle isopropyl alcohol. Perlu pakai gloves, safety gloves, protective clothes, face shield. Saya tak tahu nak cerita apa ni. Okay, yang ni hierarki untuk isopropyl alcohol. Aktiviti kerjanya untuk menyediakan bancuhan. Hazard dia tumpahan chemical drug. Boleh menyebabkan skin iritasi lah ataupun respiratory arrest. Kawalan risiko kita memakai PPE, tempat khas untuk penyediaan, langkah pencegahan. Kemungkinan berlaku tu 4, keterukan dia mungkin 2, tahap risiko dia 8 lah. Langkah kawalan, pengendalian chemical dan penggunaan PPE yang lebih sesuai. Medium risk assessment. Okay, itu sahaja. Itu sahaja puan. Okay, right. Saya buat simple sahaja. Alright, Cik Aizat, Aizat. Tak dengar. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Ayu sangat ringkas dan padat So, tanpa buang masa lagi, saya persilakanlah Puan Mazila untuk memberikan pencerahan. We are going to invite Puan Mazila to give a comment with regard to the presentation done by Puan Ayu. Persilakan Puan Mazila. Okey, terima kasih Encik Aizat. Puan Ayu boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, Alhamdulillah. So, tahniah sebab telah presentkan presentation untuk petang ni. So far presentation mempunyai input yang padat, jelas. Namun presentation itu umpama macam tak nak cakap je. Why Saya nervous. Nervous. Saya tak tahu nak explain macam mana. Sampai tak tahu mana satu nak cakap kan? Banyak sangat Banyak sangat. Aduh, Ayu. Okay, overall presentation mempunyai maklumat yang baik. Tahniah atas usaha. Cuma saya ada sedikit penambahan lah berkenaan dengan tengok pada slide tadi Ayu. Slide yang mana? Yang aktiviti? Aktivitas pertama ni. Kalau ikutkan task pertama ni, Ayu punya for your first task, you punya video ada edit ke apa? Yang ni video ni saya buka Saya tanya dulu, edit ke tak? Kalau dia memang daripada dia daripada Hospital Ampang. Staff yang buat video ni. Tapi you tak ada edit apa-apa lah? Tak ada. Saya rasa dia macam dia ceritakan proses macam mana berlaku spillage dan cara dia mengendalikan spillage tu. Spillage ubat tu. Okay, close for this one, tak apa. Cumanya saya nak tegur berkenaan dengan slide yang dinyatakan. So far slide okay. Cuma cara Ayu present tadilah untuk first tu kan, kalau dia dapat ditunjukkan dengan demo video ataupun still you buat pasal tumpahan kan, kalau dia dapat ditunjukkan secara live, you buat sendiri, even barang tu bukan pun exactly dosorubin ke whatsoever, macam tu pun menarik lah. Kita dapat something yang new untuk kita sharing together. Okay?
Right. Untuk perkara kedua, poster. Boleh tunjuk slide poster sekejap? Ni. Saya buat sendiri. Sekejap No problem. Okay. Ni buat sendiri kan? Ya. Betul buat sendiri? Okay. So Cuma Alhamdulillah. saya ambil gambar ni di internet saya cari point dia. This is no problem lah. Tapi kalau you boleh duduk dengan cara betul dan tak betul, lepas tu you tunjuk gambar pun lagi menarik kan? So tapi anyway, good attempt kerana poster ni dihasilkan sendiri dan poster menerangkan tentang ergonomik, which is you show kat sini good posture tu apa. Cumanya mungkin gambar dan gambar tu mungkin lebih baik lah saya rasa bila kita tulis kat sini good posture kat sini kan. Gambar tu direlatekan dengan apa yang you ada dekat dalam good posture tu. Contohnya back, shoulder, back tu dalam tu kat situ ada tu je. Supaya dia lebih jelas yang you menerangkan tentang good posture yang you pilih. Okay, kalau macam ni tengok gambar macam terlalu banyak kan. Gambar ni menerangkan apa, ada yang baik, ada yang tak baik. So kat sini tentang good posture. So nampak macam ada percanggahan kat situ kan? Macam saya buat poster ni saya macam nak tunjukkan yang ni bila kita tak duduk apa kesan sampingan kita kalau poster kita tak elok. Barulah sebelah tak duduk? Maksudnya yang mana yang tak duduk? Yang gambar. Yang gambar kalau tak duduk? Gambar ni saya tunjuk kalau kita tidak ada good posture, kesannya kepada kita lah. Dan dia ada dekat atas. Dekat atas tu dia tulis what sitting does to your body kan. So kalau mini you nak tunjukkan that is the bad cause ataupun bad effect sebab duduk tak betul, posture tak betul, atas tu mungkin boleh tukar lah dengan tajuk yang lain lah kan. Right. So last but not least, for the last task tentang hierarchy, SDS tadi saya nampak banyak maklumat. Tak dapat nak explain. Kan banyak maklumat tapi tak tahu apa yang Ayu nak tekankan dekat situ. Yang ni kan saya ambil daripada yang company punya tu kan. Tapi bila ni kita tak tahu nak explain yang mana. Itulah seolah macam kita nak kena tahulah kan. Contoh kita pilih agent tu apa dekat sini yang you pilih tadi. Cuba saya macam tekankan semuanya kalau isopropyl alkohol ni dia bahan yang flammable, jadi cara pengendalian dia kita kena pakai PPE yang betul lah. So lepas tu yang bahayanya, kesan sampingannya bila dia tertumpah atau terkena kulit, cuma kalau kena skin dia akan jadi irritate, kalau kita terhidu dia akan menyebabkan masalah pernafasan. Lepas tu kalau kena mata ia irritate, macam tu je lah yang saya faham, yang saya tekan. Tapi itulah info banyak tapi mungkin perlu dijelaskan the main point lah kan apa yang nak tekankan dan kita nampak kefahaman ni tentang SDS tersebut. Okay, last but not least is the borang hierarchy. Borang hierarchy ni? Okay, so far borang hierarchy ni satu je kan aktiviti yang you buat sini? Satu je, saya buat masa kita memancuh tu ataupun semasa kita repacking ataupun semasa kita pancuh chemical tu. Okay, so far nampak you jelas lah tentang aktiviti dan hazard yang ada dan kesan dan kawalan risiko. Tempat khas untuk penyediaan. Ini boleh didetailkan lagi seperti sebelum ni punya explanation daripada Encik Aizat dan juga Puan Azlina. Langkah kawalan also boleh lagi detail lah. So far saya rasa so the risk of the bancuhan chemical ataupun drug ni adalah medium risk. Is it like that? Okay. So untuk setiap classification 4 ataupun 2 dari segi kebarangkalian ni maksudnya akan 4 awak letak kat sini akan berlaku setiap hari ke?
tumpahan tak, chemical kalau itu? tu maksudnya pernah berlaku. So macam Maksudnya yang sebelum ni. mungkin akan berlaku lah. Adalah berlaku. Okay, right. So macam kita bincangkan sebelum ni lah, bila kita letakkan 428 mesti ada justification yang jelas lah supaya kita boleh buktikan tentang hasil high rate kita ni apa dia punya risk to the environment of human. Okay. Alright, that's all from me. Thank you Cik Aizat. Okey, terima kasih Puan Ayu. Sekarang ni saya komen sikit mungkin ke, ataupun Puan Azlina nak komen dulu? Puan Azlina nak komen dulu ataupun nak saya komen dulu? Silakan Puan Azlina. Saya pergi sikit je. Saya komen sikit je. Cik Aizat, saya komen sikit je. Ya, silakan. Teruskan. Yes. Okey. Puan Asia boleh dengar? Dengar Puan. Puan Asia boleh dengar saya tak? Dengar tapi Asia boleh dengar saya? Boleh? Puan Asia boleh dengar saya? Boleh. Tadi Boleh. Ya, bila hospital awak. Okey. Maksudnya awak tak bina DSGS kan? Awak ambil daripada hospital kat tempat awak bekerja tu kan? DSGS. Betul? Ya. Patutnya awak sekurang-kurangnya dapat macam tadilah bila time awak nak kena present, awak tak reti nak present apa. Tapi bila Puan Mazila tanya secara bukti je, saya bukan nak awak baca satu-satu tidak. Saya nak tahu bila you all ambil cut and paste tu, bukan semata-mata cut and paste. Maksudnya at least you kena tahu secara sikit chemical tu. Baca daripada 1 sampai 16 tidak. Apa yang SDS seperti 1 dengan 16 langkah tu, yes of course. Okay. Ini ada satu lagi, tadi saya perasan pictogram yang belakang sekali, yang lama punya tu tolong tukar. Yang label dia belakang background merah tu. Yang dua tu, yang awal tu betul, itu ikut tata cara bahan kimia yang baru. Okay. Yang lain tu saya rasa Puan Masjid dah explain. Itu saja. Okay, boleh tak? Dengar? Penambahbaikan kat situ, okay? Okay, right. Thank you. Thank you, Cik Azat. Okey, terima kasih kepada Puan Azlina dan Puan Ayu. Okey, so saya akan komen sikit. Tapi sebelum tu saya minta nanti Puan Ayu stay lah sekejap. Kalau dah habis presentation ni nanti kita akan ada buat discussion di belakang tadi. Ada beberapa concern saya. Yang pertama tadi adalah mengenai penggunaan simbol yang lama. Itu adalah betul lah. Sebab yang awak gunakan simbol merengka tu, itu adalah menggunakan CPL Regulation 1997. By right awak sepatutnya menggunakan Class Regulation 2013. However, maybe you are not synthesis it very well, so that's why you are unable to use it lah. Nanti you akan buat rectification. Okay, that is the first one. The second one, from the isopropyl alcohol punya example ni, saya nampak ada satu masalah lah, kerana isopropyl alcohol is the best and the useful product for everybody, not only in your laboratory, but most of us are using isopropyl alcohol. But the frequency, magnitude, exposure, how the people use this isopropyl alcohol are not well documented and explained. By right, you should explain lah. They are going to use this one as spray basis, using in the isopropyl sheet yang dah siap repack gitu kan. So tapi benda ni tak clear. Bila benda ni tak clear, dia jadi macam something that need to be improved lah from your counterpart. So I really hope that Puan Ayu can also engage your friend and discuss with them what we can improve lah in terms of your presentation. Okay, for your ergonomics, I congratulate to you because you are trying your best in attempting presentation of the poster using the ergonomic topic.
in your posture. However, that one can be improved, already explained by Puan Mazila. But in my opinion, I think that one can be improved in terms of what kind of posture that you are trying to say. You must remember, because this is an academic training. That means you have to say about, for example, how we measure the posture. That one you learn already, right, in our class. You learn that we need to use the ruler, riba, whatever assessment that are practically can be done in the field. Otherwise, people just, oh, okay, good posture means that sitting in the correct manner, or otherwise just laying down. Kalau tak betul-betul, kita orang salah faham. Tadi pun gambar tu sebenarnya gambar orang duduk tanpa kerusi bersandar, betul tak? Kan? Gambar tu gambar orang duduk tanpa kerusi bersandar. So ibaratnya it is create some sort of argumentative basis lah, whether it is a good way to do work or it is not a good way to do work. But I really appreciate the idea from Puan Mazila just now, that you can use your own example as the correct body posture and so on. That is the improvement needed lah. Okay, that is a very simplified nutshell of our comment. Hopefully you can make some revision. And then please stay back because after this we are going to discuss furthermore. Boleh Puan Ayu Okay. Boleh clear Jangan risau. Session ni being recorded and then you can refer back and then rewind to see whatever that we already discussed and comment accordingly so that you can make some improvement in the future. Okay guys, ladies and gentlemen outside there, viewer of this video, we are going to continue the session after this, but please hold on for a while because we have a discussion. So Puan Ayu, please hold on for a while, we have a discussion. And then for the viewer outside there, please wait. After this, we are coming back with Puan Azlina and Puan Mazila with our new presenter. Okay, see you again. Bye-bye. Okay, habis dah live. So kita kena tanyalah Puan Ayu ni apa cerita ni Puan Ayu? Yeah.